Baik, salam sejahtera. Saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia Khas edisi Selasa 17 November 2020. Industri keusahawanan antara sektor yang menerima manfaat dalam Belanjawan 2021 dengan menyediakan pelbagai inisiatif dan insentif yang cukup besar kepada usahawan di negara ini. Ini pastinya untuk menyokong migrasi perniagaan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada e-dagang. Selaku peneraju agenda keusahawanan negara iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC pula perlu terus menggalas tanggungjawab untuk merealisasikan hasrat itu. Seterusnya memastikan sektor ini membangun secara mapan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil. Bagaimana inisiatif yang diumumkan ini dapat memberi manfaat kepada PKS dalam negara? Sepanjang 30 minit bersiaran hari ini, kami bersama tetamu istimewa mengupas persoalan ini dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Saya ingin menekankan bahawa belanjawan ini sememangnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Membuka lebih banyak platform pemasaran digital, menyediakan platform pinjaman secara online. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di saluran berita RTM. Pasca Belanjawan Manfaat PKS dalam Belanjawan 2021, itu tajuk yang akan kami bawakan dalam segmen Bual BIS petang ini. Baik, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, saya terus perkenalkan tetamu istimewa bagi mengupas topik ini. Kami bawakan ke studio yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC. Terima kasih Datuk Seri meluangkan masa bersama kami petang ini. Terima kasih. Hello, terima kasih. Baik Datuk Seri, kalau kita lihat ramai yang sebenarnya mungkin di luar sana mereka tahu banyak manfaat yang telah diberikan kepada sektor PKS, tapi mungkin ramai juga yang masih keliru dengan pengklasifikasian usahawan ini. Adakah mereka tergolong dalam kategori PKS atau tidak? Sekecil-kecil peniaga di jalanan sehinggalah kepada mereka yang mempunyai mungkin lebih daripada 100 pekerja di kaki tangan di bawah syarikat. Itu yang dimasukkan sebagai PKS atau bagaimana? Datuk mungkin boleh berikan pencerahan. Ya, secara ringkasnya, di bawah kementerian kita mempunyai 4 kelas usahawan. Okey. Yang di atas itu oleh kena PKS ataupun SME ini ialah sederhana, kecil dan mikro. Ya. Jadi SME, small medium enterprise. Jadi yang small tu sebenarnya bukanlah yang small dalam istilah biasa. Okay. Kerana yang small tu sebenarnya nombor 3 ke atas. Yang di bawah kita ada informal. Yang informalnya contoh orang tepian jalan, makiah yang tak ada berdaftar dengan sama ada Lembaga Hasil dan Negeri, tidak berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat dan mana-mana pihak, mungkin hanya berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan sahaja. Okey. Mereka ini diklasifikasikan sebagai informal. Okey. Dan yang kedua ialah mikro. Mikro ni dia mungkin dia punya pendapatan sebagaimana informal juga. Okay. Tetapi dia berdaftar. Okey. Dia berdaftar dengan Lembaga Hasil dan Negeri ataupun SSM, Suruhanjaya Syarikat. Dan selepas ini baru kita dapat yang small. Okay. Yang small ni dia punya berdaftar dan ada tempat ruang dan pendapat dia tidak melebihi daripada 300,000 setahun. Jadi maknanya cukup besar. Dia kalau dalam perniagaan makanan dia boleh mendapat sehingga kalau 50% daripada sudut margin of profit dia dah mendapat 100 lebih ribu satu tahun. Makna dia dah keluar daripada B40 dah menjadi M40 dah. Okay. Jadi yang satu lagi yang sebelah atas sederhana. Okay. Lebih daripada 200 hingga 50 juta pendapat. Yeah. Itu masih di bawah bidang SME lah, di bawah naungan kementerian saya. Okey. Tapi yang informal ni patut saya sebut lagi, pada masa sekarang kita mempunyai jumlah yang teramai sekali. Okey. Walaupun dalam pengistilahan SME kita mempunyai jumlah 900,000 lebih.
seluruh negara. Tetapi ini tidak termasuk informal. Informal ada 1 juta lebih dalam bilangan kita, tapi kerangka angka yang tepat mungkin kita akan dapati selepas bancian ini siap nanti. Sekarang bancian tengah dijalankan dan memproseskan data-data yang diterima oleh pihak Jabatan Perangkaan, dan selepas itu mungkin bulan 12 kita boleh dapatlah angka tepat berapa banyakkah informal kita seluruh negara. Ya. Jadi setakat ini anggarannya lebih daripada 1 juta peniaga informal. Peniaga informal yang berdaftar dan tidak berdaftar. Yang tidak berdaftar. Yang tidak berdaftar. Okey. Kalau mengikutkan peruntukan yang telah dicadangkan melalui Belanjawan 2021, adakah ia merangkumi peniaga informal yang dimaksudkan Datuk tadi? Ini yang jadi satu masalah besar. Apabila saya memasuki kementerian ini 6 bulan lepas pada bulan Mac, apabila Kerajaan Pakatan Nasional ditubuhkan, yang saya lihat pada ketika itulah iaitu SME ini tidak termasuk yang informal ni. Jadi maknanya orang makiah dan tepi jalan dan sebagainya itu yang tidak berdaftar dengan mana-mana agensi kerajaan tu, maka tidak akan mendapat bantuan ataupun sumbangan daripada pihak kerajaan daripada sudut bisnes dia. Bukan soalan dia sebagai individu. Sebagai food on the table dan sokongan daripada kerajaan diagih daripada rumah ke rumah supaya dia ada makanan untuk ketika itu masa MCO tu. Bukan itu, tapi bisnes dia tak ada bantuan. Jadi akhirnya saya membuat satu keputusan dalam kementerian supaya mereka ini patut didaftar. Jadi kita masih ada rintangan, insya-Allah perkara ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 ni nanti. Jadi ketika ini pihak kementerian giat memastikan peniaga informal ini berdaftar. Arga pada akhirnya nanti segala peruntukan yang dicadangkan oleh kerajaan boleh sampai. Kita sampai dan secara strategik dengan mereka juga, sebagaimana kita membantu pihak-pihak mikro, pihak small dan pihak medium size enterprise ni. Baik, itu matlamat yang cukup besar untuk pihak kementerian Datuk, saya kira. Kalau begitu Datuk, mungkin Datuk boleh perincikan juga apa yang telah pun dilakukan kepada kelas-kelas usahawan lain yang telah dimaklumkan. Kalau kita lihat sekarang apabila MCO dilaksanakan pada 19 bulan Mac dahulu, apabila COVID ni melanda negara dan seluruh dunia. Apabila itu dilaksanakan, semua perniagaan, semua aktiviti perniagaan dan macam-macam lagi, selain daripada yang essential punya bisnes saja, tertutup. Jadi makna dia tidak ada pergerakan ekonomi berlaku pada ketika itu. Dan hingganya kita beberapa kali dalam kerajaan berbincang dalam kabinet untuk memutuskan bila masanya kita akan membuka bisnes semula supaya ekonomi itu boleh bergerak semula. Pada ketika itu kita melihat bahawa ramai yang terkena itu ialah pihak yang bawahan ni, yang informal, yang mikro dan small businesses ini. Kerana mereka tidak mempunyai ketahanan daripada sudut simpanan keuangan dan dana bantuan daripada mana-mana pihak ataupun mereka sendiri. Jadi dalam keadaan semikian, perancangan kita, apa saja program yang telah dibuat. Di bawah kementerian saya mempunyai ada 9 agensi. 9 agensi umpamanya Tekun Nasional, SME Corp, SME Bank, Bank Rakyat dan INSCAN, iaitu Institut Pelatihan Usahawan Negara dan Koperasi, Institut Koperasi, Suruhanjaya Koperasi. Semua badan-badan ini menjalankan 2-3 perkara, iaitu satu untuk menyumbang sumber keuangan daripada kerajaan ataupun dalaman mereka sendiri. Yang kedua untuk memberi latihan tertentu untuk mereka boleh melaksanakan perniagaan mereka. Daripada ketika itulah kita melihat bahawa usahawan di Malaysia perlu berubah daripada keadaan yang normal mereka buat kepada perkara yang new normal. Baru istilahan new normal itu keluar. Macam mana cara dia disebut cara new normal ni? Maknanya kalau orang membuka restoran dahulu, ramai-ramai orang berduyun datang pergi restoran, kadang-kadang queue panjang-panjang nak beli nasi lemak. Itu cara konvensional dahulu. Dan apabila MCO dilaksanakan, benda tak boleh berlaku lagi. Kedai pun tak boleh buka, semua tak boleh buka. Tetapi kita melaksanakan menerusi digital tu
e-dagang sistem. Menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Facebook, kita mempunyai Instagram, kita mempunyai bermacam-macam lagi style yang kita untuk mempromosikan barang-barang. Yang kedua, masalah kita hadapi untuk menghantar. Mudah orang beli, orang order, tetapi macam mana menghantar. Itulah kenapa agensi Tekun melaksanakan mobilpreneur. Dan kita lancarkan mobilpreneur supaya boleh satu, mereka yang ada mempunyai motor sendiri. Kita sumbang dia 2,000 tiap-tiap seorang untuk repair dan upgrade dia punya motosikal supaya motosikal itu ada kontainer untuk bawa orang makan. Sebagai pengantar orang makanan. Dan siapa yang tak ada motosikal tapi dia ingin menjadi rider ni. Kita juga sumbang 10,000 untuk mereka ni. Bukan tak dibayar. Tetapi dengan faedah yang rendah. Jadi disumbang beri 10,000 untuk mereka membeli motor, renovate motor, beri kemudahan-kemudahan untuk dan membantu mereka semasa perkara itu. Jadi mereka ini mendaftarkan diri dengan semua pihak-pihak membuat makanan tadi, membuat barang-barang tadi supaya pengantar. Jadi hingganya kita sampai beribu riders ni kita bimbing di seluruh negara. Jadi kita dah melihat bahawa satu digital economy telah meningkat, iaitu orang menggunakan handphone saja buat order, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Dan kedua, orang tu tak payah hantar. Ada orang hantar dia daripada tempat membuat hingga ke meja orang yang mengorder makanan tu. Jadi dalam keadaan sedemikian kita hanya melaksana benda-benda macam ni. Dalam masa yang sama kita melihat selepas ini apa lagi kita patut buat. Itu kita rangka pelaksanaan kita apabila MCO diredakan pada bulan Mei. Ingat kita membuka bisnes kita semula. Sebelum tu Jemaah Menteri dah 2 minggu berbincang. Buka tak buka. Hingganya Menteri Keuangan yang saya sebut, istilah saya lah, saya kata drop the bombshell. Masa satu perbincangan sebelum 4 Mei tu, Tengku Zafrul kata, kalau kita tak buka ekonomi kita pada bulan Mei tu, kita akan kerugian 2.4 bilion satu hari, bukan satu bulan, bukan satu minggu, tetapi satu hari. Negara kita cannot afford. Padahal kita hantar makanan kepada B40 semua orang yang layak di seluruh dunia, di seluruh negara, di seluruh pisau semua hantar. Macam-macam mekanisme yang kita laksana. Pihak NGO bantu, semua orang bantu untuk menghantar makanan supaya ada food on the table. Dan bisnes kita bantu pada ketika itu, pihak Tekun, pihak bank, pihak koperasi, semua bantu menggunakan sumber dalaman ataupun menggunakan sumber keuangan dilulus oleh kerajaan, menerusi sama prihatin 1 ataupun prihatin 2 yang berjumlah 280 bilion pada ketika itu. Apabila kita melaksanakan itu dan kerajaan meluluskan sumber keuangan sedemikian, kita adalah di antara negara dunia dan di ASEAN adalah negara yang terhadapan sekali dari sudut membantu. Satu, sudut ekonomi. Kedua, menangani masalah COVID. Jadi negara kita nampaknya jauh ke hadapan daripada sudut menangani masalah dua ni. Satu, COVID. Dua, ekonomi pada ketika itu. Jadi kita nampaknya sangat-sangat berjaya. Jadi apabila pada masa itu kementerian saya, MIDAC, telah merancangkan 2 perkara. Kita akan melaksanakan pembangunan usahawan dan memastikan kelestarian usahawan, kesinambungan usahawan, sustainability keusahawan di peringkat tahun 2021 dengan 2 peringkat. Peringkat yang pertama daripada bulan Mei, bulan Jun hingga ke bulan Disember. Hingga bulan Disember ini. Itu fasa pertama. Iaitu fasa untuk mempertahan the quick win punya solution kepada semua peringkat yang berjumpa dengan kita bantu daripada beberapa sudut. Kita bantu mereka menerusi moratorium, kita bantu mereka dengan bantu restructuring dia punya pinjaman-pinjaman. Tolong mereka tengok
hutang ni boleh tak di-restructure semula dan berbagai lagi tindakan-tindakan yang bahkan tindakan-tindakan dah peringkat sampai ke bank pun saya beri arahan kepada pihak bank sebab ada 2 bank dalam kawasan dalam kementerian saya iaitu Bank Rakyat dan Bank SME. Begitu juga saya bagi tahu dengan koperasi punya bank. Saya kata hold on all these cases dulu. Kerana tujuan kita ialah supaya biar syarikat ni cuba memperbaiki dalaman mereka dengan bantuan dan nasihat daripada kita. Memastikan mereka tidak tutup. Tidak tutup. Tujuannya. Jadi selepas itu pasal pertama. Dan kemudian saya buat keputusan, okey, pasal pertama ni hingga bulan Disember. Pasal yang kedua, untuk melihat lonjakan mereka. Apa mereka boleh wujud dalam masa situasi terbendung masa selepas COVID ni. Jadi bila COVID itu masih relax lagi pada tahun 2021, pandangan kita bahawa tiap-tiap syarikat yang telah berjaya mengatasi masalah semasa COVID itu mesti dibantu dengan perkara-perkara lain lagi. Contohnya, kita melihat bahawa digital ekonomi ataupun digital aktiviti kita meningkat. Penggunaan teknologi kita meningkat. Penggunaan handphone dan sebagainya semua meningkat. Jadi kita nak enhance. Memperkasakan lagi transaksi itu kepada e-dagang. Menggunakan platform e-dagang. Dalam situasi sedemikian, kerajaan pun mengambil tindakan yang sama. Jadi saya bagi tahu dengan kementerian pegawai-pegawai kementerian saya daripada KSU dan sebagainya, kita tidak boleh ketinggalan. Sebabnya kerajaan membuat, tapi yang bawahan ini, yang mikro, itu semua kita punya. Kita kena jaga mereka ni. Jadi kita kena memperkenalkan. Yang masalah kita hadapi ialah 2. Bila kita nak migrate kepada advanced teknologi ni. Baik. Cabaran-cabarannya banyak sekali ya. Banyak Datuk. cabaran. Baik, itu yang kita nak dengarkan lebih lanjut daripada Datuk, tapi kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah 95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, Mara dan Agrobank. Selain itu, sebanyak 50 juta ringgit juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Biznita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembugusan dan pelebalan. Strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BIZMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di BIS Malaysia, masih mengenai pasca belanjawan manfaat PKS dalam belanjawan 2021. Bersama saya di studio Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK. Datuk Seri, kalau boleh tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan dari Datuk Seri mengenai transaksi memastikan tiada usahawan dalam negara ini yang ketinggalan dalam sektor e-dagang. Tapi ada juga cabaran-cabaran yang ketika ini telah pun dikenal pasti oleh pihak kementerian, dan apa mungkin cara untuk menangani cabaran tersebut, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Berhubung dengan e-dagang ni. Saya bagi tahu dengan pegawai-pegawai saya bahawa migration ni, perubahan ini, pemindahan kita daripada conventional method ataupun style ini buat bisnes sekarang, migrate ataupun berpindah, berhijrah kepada sistem baru ni, iaitu e-dagang dan benda-benda teknologi tinggi ni, adalah bukan satu perkara pilihan, tetapi kepastian, keperluan. Kalau kita nak mana-mana usahawan kita nak kekal berniaga, nak kekal berkhidmat dan sebagainya, semua mesti berpindah. Jadi dalam keadaan demikian, kerajaan melihat perkara itu sebagai satu kepastian juga. Itulah apabila kementerian saya membuat pembentangan di bawah kepada Majlis Tindakan
ekonomi negara yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya sebut beberapa perkara cabaran yang bakal kita hadapi dalam sudut ini. Yang pertama daripada sudut infrastrukturnya sendiri. Khususnya dari perkampungan-perkampungan yang jauh terpencil. Kalau kita menyebut perkampungan, tempat-tempat kawasan yang terpencil, kita tidak lari daripada menyebut negeri Sabah dan Sarawak. Kenanya taburan daripada population dia meluas ke pendalaman, yang mana kemudahan internet, kemudahan wifi dan belum lagi kita dapati. Tapi ini bukanlah khusus kepada Sarawak dan Sabah saja. Kalau kita lihat di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang pun masih wujud. Bahkan di Johor pun masih wujud. Ada tempat-tempat yang tertentu yang mana dia punya liputan tidak mencukupi. Dalam keadaan sedemikian, maknanya perkara itu mesti diatasi. Yang kedua, saya kata latihan yang perlu diberi. Sekarang kita tengah melatih. Beribu latihan yang kita buat menerusi agensi kita, contohnya InScan yang membuat latihan secara online, kursus online. Bahkan kita memiliki tontonan hingga 200,000 masyarakat perniagaan sekarang apabila InScan melaksanakan kursus-kursus online ni. Tontonan begitu tinggi sekali oleh kerana kita orang berminat. Sebabnya Malaysia ni sebenarnya kalau dilihat daripada sudut research yang dibuat oleh consumer penggunaan e-dagang, Malaysia adalah negara yang kedua di Asia. Pada tahun 2018 kita ada yang kedua tertinggi di belakang Singapura saja. Jadi penggunaan e-dagang ini sudah dalam sistem kita sendiri, tapi belum meluas keluar bandar ataupun di suburban areas, belum lagi menyeluruh. Jadi ini kita nak beri. Dan lagi orang kita yang bawahan, yang di SME, SMA ini dan informal makro ini belum lagi dalam mainstream perkara ini. Dan bahkan kan saya sebut dalam masa perjumpaan dengan jawatankuasa dipengurusi oleh Perdana Menteri itu, saya katakan bahkan handphone itu sendiri bukan semua yang dah gunakan smart handphone. Mungkin ada juga di antara makcik-makcik yang berniaga tepian jalan dan sebagainya itu masih guna Nokia ataupun Ericsson yang lama-lama dulu, yang masih dia simpan, nostalgia benda lama tu. Tetapi boleh dipakai, tetapi untuk ini dia perlu berubah menggunakan tu. Bahkan saya cadang supaya diadakan satu syarikat yang boleh mengeluarkan iPhone yang smartphone yang murah, yang boleh diberi kepada pihak ini. Lepas tu kita nak melatih lagi macam mana nak hook mereka sendiri ke market online. Jadi dalam keadaan semikian banyak perkara-perkara yang perlu dilaksanakan menerusi beberapa mekanisme yang dibuat oleh pihak kementerian, menerusi agensi-agensi yang di bawah kementerian saya. Jadi itu saya kira menjelang tahun 2021 nanti itulah fokus utamanya, Datuk. Nombor satu, untuk mendaftar yang informal saya sebut tadi yang sejuta lebih tu. Apabila didaftar, kalau tak didaftar dia tak boleh membuka bank account. Dia tercicir daripada segala bantuan bilion-bilion ringgit yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Kalau kita tidak ada mendaftar dan kita tidak boleh didaftar dengan bisnes online, dengan sendiri pembayaran macam mana? Jadi kena ada bank account. Jadi kemudahan-kemudahan bank ini juga perlu dilihat. Jadi mungkin ada antara peniaga-peniaga kategori ini yang menonton ketika ini, Datuk. Apa yang Datuk nak sampaikan kepada mereka? Kepada saya, kita tidak boleh lari daripada menerima hakikat bahawa kita perlu menggunakan teknologi baru ni. Kita kena mendaftarkan syarikat kita. Jangan bimbang soalan income tax tu. Ramai yang mengatakan takut dengan income tax. Cuba kita lihat kerajaan Malaysia, kalau siapa yang mendapat pendapat yang berapa ribu satu bulan, dia tak kena income tax pun. Lebih lagi kalau dia ada anak, ada ni, dia tak dapat income tax. Dia tak terkena income tax. Jangan bimbang hal income tax ni. Sebabnya satu lagi, pada tahun 2021, tujuan saya untuk apa yang saya kata accelerate business ni. Maknanya, tujuan saya ialah supaya siapa yang dalam peringkat sekarang, small business yang tadi saya kata sehingga 300,000 pendapat tahunan itu, saya dah berbincang dan kita dah buat persetujuan dengan PUNB Tan Sri Manohar yang saya bincang, dan saya dah bincang beri arahan dengan pihak Bank Rakyat supaya accelerate program ini supaya orang ini
yang peringkat small ni boleh dinaik tahap kepada peringkat sederhana, menjadi peringkat bisnes yang lebih besar lagi selepas ini. Jadi ini semua dalam program kita hendak, apa saya kata, saya ingin nak menciptakan sekurang-kurang kalau dah habis COVID nanti, kementerian ini boleh menciptakan tiap-tiap tahun kita mengeluarkan tak kurang daripada 100 bisnes yang menjadi jutawan. Oh, 100 syarikat? 100 syarikat yang menjadi syarikat jutawan. Makna dia, pendapat dia tahunan tidak kurang daripada 1 juta. Itu saya sebut jutawan lah. Bukanlah jutawan betul. Tapi kurang-kurang dia mendapat 1 juta. Nilai jualan Dan pendapat dia pada tahun itu. Jadi kita ada program yang bersama berbincang dengan Tan Sri Mano di bawah PUNB dan program yang sama di bawah Bank Rakyat yang kita sekarang dah ada melulus sumber keuangan yang tertentu untuk membantu mereka ini daripada sudut keuangan. Dan kalau hendak latihan, kita ada InScan untuk melatih. Kita ada institut koperasi untuk melatih. Ya, saya kira banyak sekali aktiviti di bawah perancangan Kementerian Datuk. Tinggal lagi ketika ini ialah memastikan usahawan ini tampil, berdaftar dan juga mendapat memohon segala bantuan yang ada diperuntukkan di bawah kementerian. Baik, Datuk Seri, di kesempatan ini mungkin 3 minit yang terakhir ini mungkin Datuk boleh kongsikan harapan kepada mereka di luar sana dalam berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini. Datuk sendiri ada menyebut mengenai kebimbangan Datuk Seri mengenai berapa banyak sekalipun peruntukan yang diberikan kerajaan, mungkin semua itu nanti akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, kalau kita lihat daripada tahun 2000, kerajaan mempunyai sumber keuangan daripada Panjana, daripada Prihatin, 300,000 dilaksanakan, 300 juta dilaksanakan oleh pihak MIDEC dan 350 juta daripada peruntukan yang memang dilulus oleh Dewan Parlimen pada ketika itu untuk melaksanakan keusahawanan. Jadi pada masa tahun 2021 program kerajaan ada 500 lebih juta lagi bakal untuk melaksanakan program-program yang ada bawah kementerian. Walaupun begitu banyak sumber keuangan dilaksanakan, kalau berlakunya MCO ataupun PKP macam dahulu lagi sekali, bahawa semua sumber keuangan ini akan terbiar begitu saja. Itu satu kebimbangan besar pada saya. Sebabnya siapa saja dibimbing kita, siapa saja dilatih kita, dimonitor kita sekarang, dipantau dan dibiayai kita, dibimbing kita untuk menjadi usahawan yang lebih maju daripada apa yang kita lihat pada 2020 akan terhabis begitu saja. Sia-sia. Sia-sia begitu saja. Sumber keuangannya, latihan yang kita bagi, bimbingan yang kita buat, itu akan menjadi sia-sia. Itu yang menjadi satu kebimbangan besar pada saya. Ya, baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Apapun kita percaya pihak kementerian bersama dengan kerajaan pastinya benar-benar komited untuk membantu PKS di luar sana melalui pelbagai peruntukan di bawah agensi-agensi pembiayaannya juga. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Baik, penjelasan oleh Datuk Seri Wan Junaidi itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 17 November 2020. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM Maklumat Sahih Jenama Dipercayai. Ingat terus lakukan kawalan kendiri dan patuhi SOP yang ditetapkan untuk sama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan juga mengimbas aplikasi My Sejahtera di mana jua anda berada. Salam hormat, saya Hazel Desmond. Kita jumpa lagi.